Dekat sini dia ada dua, create new campaign dengan use existing campaign. Okay, kita pilih pada create new campaign. Kat bawah tick pada traffic. Bukan engagement, jangan salah tick pada traffic. Okay, lepas tu tekan saja pada continue kat bawah ni. Okay, tekan saja pada continue kat bawah ni. Okay, nampak tak setting sekarang macam mana dia keluar? Dia keluar macam ni terus. Dia keluar macam nak edit post. Alright. Bila keluar macam ni, okay, bila keluar macam ni, kita kena setting keperasaan. Kita sekarang berada di dalam new campaign. Bawah dia add set. Bawah dia lagi ads. Okay, yang dulu new campaign. Pergi dekat new campaign. Okay, so sekarang ni cuba klik. Patah balik. Saya akan patah balik. Terus, kita patah balik. Discard. Patah balik. Kita mulakan daripada awal Tengok, jom kita buat sama-sama. Tekan pada create. Okay, keluar pop-up macam ni. Ataupun yang lama, pop-up dia macam dalam slide saya tunjuk tadi lah. Pop-up yang lama macam ni. Okay, lepas tu, klik pada traffic. Bisnes kuku pun sama. Kalau nak buat selling ads, kalau sekarang ni tuan tengah buat selling ads, pilihlah pada objective traffic atau engagement atau lead generation ataupun message. Okay. Jelas setakat ni? Pilih objective traffic. Lepas tu, tak payah edit apa-apa dah bawah dia tu. Biarkan je. Okay. Pada yang dapat interface lama, tolong tekan pada, tolong masukkan nama campaign dulu. Bagi objektif baru, nama campaign dia berada kat dalam. Okay, nama campaign ni, campaign name ni. Tulis nama campaign. Iklan lead hunting. Okay, bagi interface lama, masukkan nama campaign name kat luar tadi. Dekat atas tu. Okay. Jelas kat sini? Dah berjaya buat kat sini? Dah berjaya buat, tolong check kejap. Beritahu dah berjaya buat sampai sini sebelum kita turun dekat bawah. Okey. Budget. Ini interface lama ke budget ni? Budget optimization campaign budget optimization, betul tak? Kalau betul yang tu campaign budget optimization, tolong off dulu. Tak payah on lagi. Sebab budget kita nak dia duduk dalam bahagian ad set. Okey, campaign budget optimization off-kan dulu. Okey, dia ada button toggle macam ni kan, biru kan. Off-kan dulu untuk campaign budget optimization. Okay, macam interface baru dekat sini, campaign budget optimization ni. Dia dekat bawah ni. Okay, off juga. Jangan on lagi. Alright. So sekarang kita klik pada continue, dia akan bawa kita masuk ke dalam ad set. Okay, so sama kat sini. Tengok saya buat. Jangan buat lagi. Tengok saya buat pula. Okay, tengok saya buat dulu. Okay, dekat sini, dekat bahagian traffic, dia ada beberapa segmen tau. Dia ada traffic. Kita tengok dah. Go through. Dia ada traffic. Bawah sikit dia ada dynamic creative. Bawah sikit lagi dia ada offer. Bawah sikit lagi dia ada budget and schedule. Bawah sikit lagi dia ada audience. Scroll bawah lagi dia ada placement pula. Scroll bawah lagi dia ada optimization and delivery. Okay, habis kat situ. Itu adalah segmen-segmen yang saya panggil di dalam bahagian ad set. So kita akan go through one by one. Objektif lama ke, objektif baru ke, semua ada segmen ni. Okay. Dekat baru ni, dekat first kali ni, traffic, pilih pada website. Jangan risau, tak ada website. Memang betul kita nak bawa prospek pergi ke WhatsApp. Memang betul. Tapi, kita tak link lagi dengan WhatsApp business. Okay, leceh. Walaupun saya tak suka pakai WhatsApp. Sebab apa? Sebab tak boleh letak pre-fill keyword. Tadi ingat tak saya share tadi? Okay, sekarang pilih pada website. Alright? So, dekat website ni, pilih dekat sini. Scroll ke bawah. Dynamic creative dengan offer. Jangan usik apa-apa. Tak payah usik apa-apa. Dynamic creative dengan offer, tak payah usik apa-apa. Okay? Cuba buat dulu sampai situ. Pilih pada traffic kat sini. Pilih ada traffic. Lepas tu, scroll ke bawah pergi ke bahagian audience. Sekarang ni, part yang paling best kita nak isi dalam FBX adalah audience lah. Suka untuk saya terangkan dulu awal-awal. Untuk setting audience ni, kena ingat. Setting dia berbeza bagi siapa nak tembak kepada stranger, iaitu cold audience, dan siapa nak gunakan kolam, iaitu nak buat retargeting. Setting dia berbeza dua ni. Okay. First, saya tunjuk dulu macam mana cara untuk buat retargeting. Okay. Untuk buat retargeting,
kita hanya perlu isi yang ni saja ni. Ni nampak ni, custom audience. Untuk buat retargeting, kita hanya perlu isi custom audience sahaja. Okey. Tik mouse kat sini, pilih pada custom audience, pilih engage ad. Contohlah itu nama audience saya, engage ad. Pilih kat situ. So, bila saya dah tik pada engage ad dekat sini, custom audience saya dah isi, location, age, gender, detail targeting, tak perlu isi apa-apa. Faham Saya ulang sekali lagi. Kalau kita nak buat iklan retargeting, iaitu nak buat iklan tembak ke dalam kolam. Bukan nak tembak stranger, bukan nak tembak call audience ni, nak tembak dalam kolam. Kita hanya perlu isi custom audience sahaja. Iaitu tik pada search existing audience. Dekat all, pilih pada custom audience, pilihlah nama kolam yang kita buat tadi. Contoh, ini nama kolam yang saya buat tadi. Pilih kat sini. Lepas tu, location, age, gender, detail targeting, tak perlu usik apa-apa. Tak perlu dah. Sebabnya, setting kita dah dispesifik kepada audience. Jangan filter lah yang lain-lain ni. Cuma location lah. Pastikan location tu Malaysia. Jangan location United States pula. Betul tak? Okay. Itu untuk buat custom audience. Untuk buat retargeting. Macam mana pula untuk kita tembak iklan? Macam sekarang ni, kita nak buat sekarang ni, kita nak tembak iklan kepada siapa? Kita nak tembak iklan kepada stranger, iaitu orang yang tak pernah kenal kita. Kita kena isilah, betul tak? So nak isi dia macam mana? Okay. Abaikan custom audience. Jangan isi dekat custom audience kalau nak buat iklan tembak kepada stranger. Saya ulang, jangan isi custom audience kalau nak tembak iklan kepada stranger. Biarkan kosong je kat situ. Terus pergi dekat location, age, gender, detail targeting. Isi yang ni sahaja. Okey. Jelas kat situ? Ke nak saya ulang sekali lagi? Betul. Bahagian traffic select website. Betul. Location yang mana pilih tuan? Dia ada 4. Pilih pada people who live in this location. Boleh? Okey. Dia ada 4 kan pilihan dekat sini. Betul. Sebab okay, ni. Dia ada people living or recently. Ini by default. Bagus juga kalau nak pakai. Ataupun pakai yang ni. Boleh. People who live in this location. Sama ada 2 ni je nak pakai. Okay. Nak pakai yang default ni pun boleh. Pakai people who live boleh. Alright. Itu kalau kita dah edit. Okay. Sekarang ni dah masuk sampai edit tu Sekarang ni kita masuk edit Location, pilih pada people who live. Masukkan Malaysia dekat sini. Okay. Iklan yang pertama ni, tolong jangan spesifik sangat. Okay, ni satu lagi trik saya nak share. Iklan yang pertama yang kita buat ni, iaitu kita nak menjual kepada stranger, tolong jangan spesifik sangat. Okay. Tolong broadkan dia. Bermaksud, kalau saya buat, saya jual e-book sebagai contoh. Saya jual e-book. Saya target je satu Malaysia. Okay. Ataupun saya jual, jual kuku penapis air kan. Okay. Orang pernah pakai penapis air, selalunya orang kawasan bandar yang paling ramai membeli untuk ada penapis air sendiri kat rumah. So, saya target kawasan bandar saja. Okay. Dekat Malaysia, saya pilih Malaysia ni, tekan pada arrow down ke bawah, pilih pada only include cities. Itu nak target bandar. Ataupun memang bisnes kita spesifik untuk orang kampung je. Ataupun bisnes kita spesifik untuk orang Kelantan saja. Okay, select pada Kelantan sahaja. Okay, tak perlu nak spesifik by location lah, nama jalan lah, tak payah. Ini trik dia. Age ni, 1865, mengarutlah daripada 1865 semua target market kita. Okay, tak betul. Okay, contoh, nak jual fashion. Orang fashion target lah seumur 20 sampai orang umur 40. Dah. Okay, ada soalan tanya tau. Ada soalan tanya dekat ruang komen. Ruang komen pula dah. Ruang chat. Biasa live kat Facebook kan. Tanya kat komen. Oh, boleh tahan juga. Dia tadi kita charge telefon. Tak buka pula.
Okey. Bagi yang tanya saya, kenapa ramai sangat warga asing masuk kacau saya punya iklan? Okey, saya percaya ramai juga nak tahu kat sini. Itu memang tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Facebook dalam learning process. Okey. So, cara nak elak dia, kita boleh cuba buat adalah dengan tekan show more option dekat languages ni, dekat language ni, masukkan Malay saja. Okey, masukkan Malay saja dekat sini. Alright, masukkan Malay saja dekat sini. Okey? Itu je. Kalau cara untuk kita elak daripada datangnya warga asing kacau kita punya iklan. Tapi dalam masa 3 hari pertama tu, kalau ada masuk juga, itu normal lah. Tak boleh buat apa. Learning process nama dia. Okey? Alright, ada soalan tak sampai sini? Kita dah habis setting audience. Kita nak masuk kepada nombor 2, iaitu budget and schedule. Budget schedule. Placement. Budget and schedule last sekali je lagi. Iklan kita ni, saya nak tanya, iklan kita ni adalah iklan apa ni? Iklan menjual ke, iklan retarget ke, iklan trust ke, iklan apa ni? Yes, betul. Sekarang kita buat kempen menjual. Kita pakai objektif traffic, betul. Sekarang ni placement mana kita nak pakai? Saya nak tanya, placement apa kita nak pakai yang saya share tadi? Kalau kempen menjual, saya ada satu jenis placement je. Placement apa yang nak pakai? Facebook apa? Okay, user betul Facebook, betul. Facebook apa? Facebook newsfeed. Facebook mobile newsfeed. Yes, betul. Kalau untuk selling campaign, kita boleh pakai Facebook mobile newsfeed ataupun Instagram mobile newsfeed. Ataupun dua-dua. Okay? Facebook mobile newsfeed kita pilih, Instagram mobile newsfeed pun kita pilih. Kalau nak menjual. Dia ada satu lagi tau, trik dia. Okay, ni saya nak share. Tadi saya tak share. Ini benda yang selalu orang terlepas pandang. Dia suka pakai automatic placement. Okay? Tik pada manual placement. Okay. Tengok saya buat dulu, jangan buat lagi. Jadi kita buat. Tik pada manual placement. Daripada automatic, tik pada manual placement. Okay. Lepas tu, devices. Okay. Tadi nombor 1, manual placement. Nombor 2, devices. Devices ni all device. Kita tak nak all device. Kita nak mobile saja, desktop kita tutup. Okay. Devices kita pilih mobile, settle. Nombor 3, platform. Kita tak nak audience network, kita tak nak messenger, kita nak Facebook, kita nak Instagram, itu sahaja. Okay, jelas Manual placement, devices mobile, platform Facebook dan Instagram. Okay, sekarang nombor 4. Okay, nombor 4 ni placement. Nampak tak dia dah tick kita banyak gila ni Dia dah tick siap-siap kita. Kita tak nak pakai banyak-banyak ni. Kita nak apa tadi? Facebook newsfeed kita nak, Instagram feed kita nak, Facebook Marketplace tak nak. Facebook newsfeed tak nak, video feed tak nak, Instagram explore tak nak, Facebook group tak nak. Stories kita nak. Okay, stories kita nak. Facebook stories kalau tak nak boleh tutup. Tapi Instagram stories kita nak. In-stream kita tak nak. Search kita tak nak. In artikel kita tak nak. Okay, tutup semua tak nak. So sekarang ni saya buka berapa? Saya buka Instagram story 1, Instagram feed 1, Facebook feed 1. 3 je saya buka. Yang tanda tick ni, yang tanda dash ni abaikan. Alright. So, setting placement untuk lead hunting campaign. Alright. So, cuba buat sekarang. Okay. So, saya consider semua dapat follow apa yang saya share tadi. Sekarang ni kita sambung. Kita pergi setting pula bahagian bawah sekali. Scroll bawah sekali ni. Optimization for ad delivery ni. Pastikan pakai link click. Okay. Dekat interface lama, kalau tak silap saya, optimization for ad delivery ni dia duduk sekali dengan budget and schedule. Tak silap saya, duduk bawah budget and schedule. Okay. Dekat budget and schedule tu, masukkan budget minimum RM60 sehari. Kalau kita nak buat ads untuk dapatkan leads. Okay. Tiada paksaan, saya tak nak paksa pakai berapa budget. So saya beritahu, kalau nak iklan tu bagus, mulakan dengan RM60 sehari. Tapi kalau anda hari ni adalah first time ni buat iklan FB ad ni, kalau ini adalah first time buat iklan FB ad, tolong jangan guna RM60. Tolong guna dalam RM20, RM30 dulu. Lepas esok sehari, lepas sehari ataupun 2 hari, baru tukar balik. Jadi RM60. Sebab apa? Sebab saya takut Facebook detect suspicious. Nanti kita ada problem. Okay. So pergi setting budget, daily budget letak RM60 sehari. Start date tak payah tukar, end date tak payah tukar. Jangan usik apa-apa, start date dengan end date tu. Okay. Lepas tu dekat optimization for ad delivery ni, pastikan pilih link click, bukannya page view. Okay, pakai link click je dulu. Cuba buat sekarang.
kita dah belajar faham iklan, faham kempen iklan, susun atur kempen, objektif mana yang sesuai, untuk apa, placement, kita dah buat kolam dah. Okay. Sekarang ni kita tengah buat first iklan kita, first campaign kita tengah buat lead hunting campaign. Campaign menjual kepada orang yang tak pernah kenal kita. Okay, jangan risau dia tak beli pun tak apa. Kita sebab apa? Sebab kita nak suruh dia klik je sebenarnya. Kalau dia beli tu alhamdulillah. Dia WhatsApp kita alhamdulillah, cubalah close. Button search nak tick ke bahagian placement, tak payah. Search tu tak payah. Semua tak payah tick. Dekat placement kita hanya pilih ini sahaja. Facebook newsfeed, Instagram feed, Instagram stories. Itu sahaja. Ataupun nak tambah Facebook story pun boleh. Tuan, yang bajet tu run setahun ke? Okey, yang bajet ni kita start sekarang, kita jangan set end date. Nak tahu tak kenapa saya cakap kita jangan set end date? Okey, kena faham juga ni. Kita tak set end date sebab kita tak nak dia stop iklan. Memang betul kita boleh edit end date tu, kita boleh panjangkan. Tapi saya memang tak biasa stop set end date. Sebab apa? Biar je dia run. Kalau saya rasa iklan tu tak okey, saya masuk, saya stop. Tekan button biru ni. Nampak tak button biru ni kat tepi ni? Nampak kat skrin sekarang ni, button biru ni. Atasnya button biru ni. Tekan dia jadi warna kelabu. Nanti dia stop lah iklan tu. So biar je dia start date, end date tu tak perlu usik apa-apa. Okay? Alright. So sekarang ni kita dah siap setting semua dekat sini. Okay, traffic kita dah setting. Dekat traffic kita dah setting. Kita dekat bahagian dynamic kreatif kita dah setting. Dekat bahagian gender semua dah setting, placement dah setting, optimization ad delivery kita dah setting. Okay. So sekarang ni bila semua dah setting semua, tekan pada next dekat bawah. Ataupun interface lama tekan pada continue dekat bawah. Okay, tekan pada next kat bawah atau tekan pada continue kat bawah. Tekan lepas tekan dia masuk kat sini, masuk dalam add, new add dekat bawah ni. Bukan new ad set, tadi kita kat asset. Kita dekat new add kat bawah ni. Okay, dekat bahagian ads. Alright. So bila kita dah masuk kat sini, okay, bila dah masuk kat sini, pertama sekali, okay, ad name ni tak nak tukar pun tak apa. Identity. Pilih Facebook page yang kita nak pakai. Saya pilih Facebook page nama Zafar Kashim lah. Alright. Dekat sini. Okay, dynamic kreatif dengan offer tak setting tak apa. Biarkan je. Biarkan je. Tak perlu setting apa-apa yang tu. Dynamic kreatif dengan offer. Tadi saya dah share dah yang tu. Alright. Okay, dekat identity dah settle. Pergi dekat add setup dekat sini. Okay. Dekat add setup, jangan pilih pada create ads. Tapi pilih pada use existing post. Tengok saya buat dulu. Jangan buat lagi. Tengok saya buat dulu. Pilih pada use existing post. Kalau kita klik pada create ads, ini dipanggil dark post. Post iklan yang berjalan tapi tak ada dekat page. Dia ada, dia keluar dekat orang kita target saja. Kita tak nak, kita nak ada dekat page sebab kita dah publish tadi kan. Semua orang dah publish dekat page dia. So pilih pada use existing post. Dekat sini. Okay. Dekat setup pilih use existing post. Dekat add kreatif pula, dekat sini ni, tekan pada select post. Tekan pada select post. Okay, dia keluar pop up macam ni. Okay. Pilihlah post mana-mana yang kita dah set nak run ads. Macam saya pilih post ni. Okay, saya tekan saja pada continue. Okay. Tak post ni macam tak post ni tak sesuai. Post ni tak ada link. Post dia ada. Okay, ini post dia. Okay. Ini saya punya post. Saya nak run post ni. Okay, ni gambar dia. Okay, tengok saya buat kan. Okay, sekarang ni tolong pergi buat pula. Okay, mulakan dengan add name, tak payah tukar apa-apa. Identity, pilih nama page. Add setup, pilih pada use existing post. Add creative, tekan pada change post. Alright, cuba buat. Yang tak jelas boleh tanya. Berapa saiz gambar yang sesuai untuk semua placement? Pilih saiz gambar yang segi 4/4. Itu paling terbaik lah. Tapi jangan risau, kalau gambar kita melintang pun tetap akan keluar dekat IG story. Walaupun IG story menegak kan, gambar kita pakai melintang, jangan risau, dia keluar juga. Atas dengan bawah tu dia akan jadi blank, kosong.
Okey, FFN tak sempat buat tadi kan. Dah sempat buat Okey, dah sempat buat. Boleh sambung terus sampai sini sekarang. Berapa saiz gambar apa saya dah jawab dah. Okey, ada soalan tanya, kenapa saya title tak ada? Title? Title ni yang mana Mana title lah? Title mana tu? Tuan Amirul, title mana tu? Biasa kalau tuan buat X potential reach, tuan pandang macam mana? Perlu lebih 500k atau bawah 500k ke tuan? Oh, okey. Minta maaf, saya lupa tadi nak explain pasal potential reach kat tepi ni. Okey, boleh tak saya explain sekarang minta maaf Saya lupa. Saya memang akan explain pasal potential risk, pasal estimate daily result ni. Tapi saya lupa nak explain tadi. Okey, terima kasih Cikgu Naim sebab remind. Okey. So, sambil-sambil buat tu, saya explain pasal potential risk. Potential risk ni, kita patah balik pergi dekat asset tadi, kita nampak kat sebelah kanan skrin. Okey, so dekat potential risk ni, kita sebenarnya audience definition dulu tau, nombor satu. Audience definition, pastikan jarum ni berada di dalam zon hijau. Okay, saya besarkan skrin ni. Jarum ni berada dalam zon hijau. Sengit ke, tegak ke, melintang ke, tak apa. Asalkan tunjuk dalam warna hijau. Okay, itu untuk audience definition. Seterusnya, turun bawah potential risk. Potential risk ni biar je dia jadi berjuta-juta kat sini. Tak apa. Sebab apa? Potential risk ni hanya bermaksud estimate size audience yang eligible. Maksud dia eligible tu, eligible maksud sebenarnya eligible ni macam layak. Yang layak untuk nampak kita punya iklan. Dia tak semestinya nampak, tapi dia layak. Dalam setting kita buat tadi, Facebook detect ada, saya punya ni ada 5 juta. Okay, line setting, line detect dia. 5.6 juta potential risk. So, biarkan je. Okay. Yang jadi masalah bila potential risk tu kecil. Itu yang jadi masalah. Okay. Kalau kecil termasuk dia bawah 50,000, bawah 100, bawah 50,000, bawah 20,000 tu kecil sangat potential risk. Tapi kalau kita main dengan retargeting, kadang-kadang retargeting dia tunjuk potential risk kita 10,000 je. Itu tak ada masalah. Sebab itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak tu maksud dia kita dah set untuk audience dapat size tu. Okay. Seterusnya bawah ni dekat estimate daily result. Ini penting untuk kita tengok. Kalau bajet kita besar, kita akan nampak link klik dekat sini besar. Okay. Lain orang, lain setting dia tadi, link klik amount ni lain tau. Jangan tanya kenapa saya punya banyak, kenapa awak punya sikit. Kenapa awak punya banyak, kenapa saya punya sikit. Jangan tanya. Sebab lain setting, lain result dia. Okay. Tapi faktor besar yang main peranan dia kat sini adalah bajet. Kalau bajet besar, lagi besarlah jumlah dia kat sini. Okay. Tuan kalau klik pada iklan lama boleh ke? Boleh. Okay. Sebab custom audience potential unavailable, jarum warna hijau. Okey ke? Okey. Jangan risau Cikgu Naim. Kalau custom audience, jangan risau pasal jarum. Jangan risau pasal potential risk. Jangan risau. Yang RM60 tu untuk satu hari ke? Betul. Tadi saya setting RM60 tu, itu daily budget. Ni. Ditulis kat sini. Daily budget, saya akan gunakan RM60 untuk traffic. Kalau akaun kita baru, kita mulakan dengan rendah dulu dah RM20. Nampak tak? Link klik ni. Tadi saya letak RM20. Link klik amount pergi 37 ke 100 je. Bila saya tukar jadi 20 ni, jadi RM60, automatik. Minimum 112, maksimum 325. Itu saya cakap, faktor dia dekat bajet. Okey, dia totalkan 400 lebih tu, itu total. Total dalam masa seminggu kalau tak silap saya. Betul tak 400 lebih tu? Jangan risau. Kalau kita set daily budget RM60, Facebook tak akan guna lebih daripada RM60.
Okey, bajet ni bukan kelajuan, bukan faktor kelajuan. Okey, betul Cikgu Naim macam ni. Bajet tu memang betul faktor kelajuan iklan. Lagi tinggi bajet kita, lagi laju iklan kita. Itu memang basic dia daripada dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ni, kalau bajet tinggi sekalipun, kalau gambar kita tak menarik, kalau copywriting kita tak menarik, tak bagus juga. Okay? So, tolong pastikan copywriting kita menarik, gambar kita menarik, kita pump bajet tinggi-tinggi. Macam Cikgu Naim dulu, saya ingat yang Cikgu Naim ada pump sampai RM1,000 sehari kan. Itu betul. Cuma kena pastikan memang iklan kita tu menarik dulu. Jangan iklan tak menarik, kita pump bajet tinggi, rugi. Okey tuan, tim kami sekarang ada di identity, boleh tak cerita balik? Yes, jom kita pergi ke identity balik. Okey, dekat identity, Facebook page, pilih pada nama page yang kita nak pakai. Dekat Instagram account ni, jangan risau. Kalau tak ada pun tak apa. Nanti, iklan yang keluar dekat prospek kita nanti, dia keluar dekat IG story client prospek kita. Cuma dia keluar menggunakan nama page kita, bukan nama IG. Itu je. Okey, jangan risau. Seterusnya, pergi dekat ad setup. Ad setup gunakan use existing post, bukannya create ads. Bukannya mockup. Guna existing post, okey? Sebab kita dah publish post tadi dekat page. Seterusnya, kita pergi dekat ad kreatif pula. Dekat ad kreatif, tekan pada change post ataupun choose post. Choose post tak silap saya tadi kan? Sebab saya dah pernah choose, tukar jadi change. Jangan, yang ni jangan klik. Okay, create new page post ni jangan klik. Jangan klik yang ni, jangan klik yang ni. Bahaya. Nanti iklan kita buat baru balik. Tekan pada change post atau choose post. Pilih saja post mana-mana. Jangan risau pada warning-warning kat tepi ni. Kalaulah post kita tu kita yakin memang dah ada link dalam post kita tu. Kita yakin dah ada link. Kita pilih je. Macam saya yakin post saya yang ni. Okay. Okay, saya yakin post saya yang ni ada link. Okay, bila saya letak mouse, dia keluar pop-up macam ni, betul tak? Check balik, mana link? Okay, ada link. Ada link website ada link WhatsApp pun ada. Okay, saya pilih post ni, tekan continue. Okay, dia keluar preview terus kat tepi. Okay, saya zoom out sikit. Okay, dia keluar preview terus kat tepi ni. Okay, tengok teruslah preview dia. Oh, macam ni rupanya iklan aku nanti ada nampak sponsor. Tadi siapa puan apa tadi tanya pasal sponsor tu. Inilah sponsor yang kita tengah buat ni. Alright. So, tekan bawah dekat bahagian tracking ni, abaikan. Jangan usi apa-apa dekat bahagian tracking. Okay? So, tengok pada preview iklan kita tu. Puas hati tak? Itu sample ads yang orang akan nampak. Sebelum ni saya set RM20, FB tu tetap guna lebih. Pelik ni. Cikgu Naim, saya sendiri tak pernah lagi dapat. Facebook takkan guna lebih daripada daily budget kita. Sepatutnya macam tu. Kalau nak tambah link ke post macam mana, tak payah tambah link. Copywriting puan tadi tak ada copywriting FFN tadi, ni puan ke tuan copywriting FFN tadi ada link ke tak? Okay, kalau tak ada link, kena letak link lah. Kalau sebab iklan selling, macam mana orang nak beli kalau kita tak letak link WhatsApp, betul tak? Okay. You add one run on Instagram because the select post doesn't contain between 2 or 10 image or video. Choose a different post or select different media. Okey, ada link nak tambah. Kalau nak tambah link, FFN kalau nak tambah link, tolong pergi edit balik. Leceh lah sekarang sebab kita dah masuk kat sini. Sepatutnya kena finalkan tadi sebelum run ads. Sekarang dah leceh dah sebab kena patah balik pergi sana, kena edit balik post, kena patah balik sini, kena refresh, kena select balik kat situ. Itu step dia. Leceh. So, tak apalah, mungkin boleh buat untuk next time. You add one run on Instagram. Okay, yang ni tak apa. Yang ni bermaksud dia detect tak boleh run kat Instagram sebab tak ada 2 hingga 10 image. Okay, yang ni saya rasa mungkin kat placement. Tadi pilih placement apa Instagram tadi, Tuan Faisal Fahmi? Tuan kata lebih kurang RM40 seminggu. Jadi lepas minggu apa jadi ya, sebab kita tak ada end date kan. Okey, betul. Lepas minggu dia akan sambung lagi iklan tu. Sampailah dia akan sambung sampai bila-bila. Okey, sampailah dia tak berjaya potong duit kita ataupun sampai kita tekan stop dekat iklan tu. Okey.
Faisal Fahmi cakap story and newsfeed. Okay, saya rasa itu problem dekat IG newsfeed kot. Ataupun IG story punya problem. Tak apa. Cuba place order, nanti kalau dia tak berjaya, dia tak keran dekat IG story. Betul, macam user cakap, dia select je IG placement tadi, nanti boleh run kat FB je. Alright, so thank you sebab tolong reply. Okay, so bila sampai kat sini, kita dah siap dah setting. Okay, kita dah siap dah setting. Cuma tolong saya ingatkan sekali lagi, tengok gambar kita balik kita pakai tu. Kalau gambar tu tulisan banyak, saya cakap terang, minta maaf, memang iklan akan jadi slow. Kau tengok, cuba tengok kat gambar saya sekarang ni. Saya pakai gambar Batman dengan Robin ni kan. Gambar ni, tulisan ni saya dah check dah. Memang nampak macam banyak tapi saya dah check dah. Tulisan ni lepas buat FB tak ada masalah. Okay, nak check kat mana? Pergi dekat Facebook Text Overlay Tool. Pergi type Facebook Text Overlay Tool dekat Google. Nanti dia akan hantar pergi dekat website Facebook. Alright. Okay, so kalau dah semua okey, semua dah menarik, apa yang kita kena buat sekarang adalah tekan je pada publish. Okay, tekan pada publish, dia akan publish kita punya iklan tu. Dia akan masuk in review dulu lah. Okay, siapa yang first time buat FB ad kat sini, bila tekan publish, saya percaya anda akan nampak pop-up window, dia suruh isi kad bank, betul tak? Okay, tekan publish mana dah buat iklan tu. Siapa nak publish order lah, siapa tak nak publish order biar, tak ikut. Message setup tak ada, tak klik message setup. Message setup abaikan, jangan isi apa-apa kat situ. Yes, Ahmad Ishak keluar pasal bank kan, betul tak? Okay, bila keluar pasal bank, jangan saya cari screenshot pasal bank. Okay, yang ni betul, ada online banking. Alright. Untuk pembayaran Facebook, kita kena ingat kita ada beberapa cara. Okay, kita kat Malaysia tak ada PayPal ni. Okay, kita ada credit card, debit card, kita ada online banking, kita ada Facebook Air Coupon. So, kalau kita nak pakai account top up tu maksud dia, kita kena masukkan duit ke dalam Facebook dulu. Lepas tu, Facebook akan potong duit kita 1 sen demi 1 sen setiap kali iklan kita jalan. Duit kita habis dalam akaun Facebook, kita tak boleh run ads, kena top up balik. Okay, itu cara pertama. Cara nombor 2, kita pacak je kita punya nombor credit card ataupun nombor kad main bank ATM kita dekat sini. Bila Facebook nak pakai duit, dia akan automatik sedup dalam kad kita. Okay. Kalau saya suka cara pertama. Senang. Ada orang, dia tak suka cara pertama. Dia suka cara online banking. Pakai akaun top up pun boleh juga. Okay. Tapi kena ingat, once kita pilih salah satu, credit card atau debit card ataupun online banking, tak boleh tukar dah. Okay, saya ulang sekali lagi. Once kita dah pilih, contoh saya sekarang, saya rasa tak apalah, tak selamat lah nak letak debit card dekat Facebook, tak apalah, pilih online banking lah. Okay, lepas tu, tiba-tiba saya rasa leceh lah, asyik nak kena top up je, kenapa tak potong sendiri lah. Okay, so saya pun nak tukar balik kepada debit card. Minta maaf, tak boleh. Facebook tak benarkan tukar payment method. Okay, so pilih fikir dengan logik dulu. Macam saya suka pakai credit or debit card. Saya letak je kad main bank saya dekat sini. Facebook nak pakai duit, dia automatik sedut dalam bank saya. Okay. Lepas tu tekan continue. Okay setakat ni. Siapa dah siap tekan continue. Siapa dah siap. Maksud dia dah keluar in review dah dekat sini. Macam saya sekarang ni. Dia keluar in review ni. Iklan lead hunting keluar in review. Okay. Siapa dah keluar macam ni? In review dekat depan. Semua tekan saya. Dah in review Amir okay. Alright.